Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini 7 hari bulan 12 2020, kita di negeri Kelantan ini telah dikembalikan kepada undang-undang PKPP. Itu bahasa dia. PP maknanya kita boleh lagi berkuliah di masjid dan kita boleh lagi solat mengikut kapasiti keluasan masjid. Kita kata alhamdulillah. Namun ada beberapa kawasan masih lagi PKPB. B, manakala B tak boleh beripu. Satu lagi mazhab dia PKPD. Kalau D itu pakai duduk dalam rumah terus. Macam mula-mula kita PKP dulu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam siri yang ke-20 dalam kitab yang anda baca ni, nama dia Hikayat Fiqhiyah Mukhtarah. Kitab ni setakat ni anda tak jumpa lagi terjemahan. Walaupun ramai orang duk tanya, terjemah ada? Kata saya, terjemah dekat ni. Terjemah yang baca tak ada, terjemahan dengar ada. Terjemahan tengok ada, alhamdulillah. Hikayat kita yang ke-20 di bawah tajuk kisah seorang sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Tajuk kitanya hukum bergerak dalam solat. Kita tengah solat, setakat mana kita boleh bergerak? Kau kita ni pakai kerah membatu, kata orang, macam batu toko kayu, macam tunggu kayu, tak boleh bergerak langsung. Jadi ada kaedah, kita ni manusia, ada kalanya ada pergerakan, ada waktunya kita tak boleh bergerak kan. Jadi kita akan belajar dalam kisah ini insya-Allah. Kisah ini diriwayat oleh Al-Azraq bin Qais. Nama dia Azraq bin Qais berkata, Kana Abu Barzata Al-Aslamiyu radhiyallahu anhu, seorang sahabat, bil Ahwaz. Ahwaz ni nama satu bandar, sempadan di antara Iraq dengan Iran. Rasanya sekarang ni duduk di sebelah Iran ni, di sebelah barat Basrah. Dia bersambung dengan bukit dan Asfahan. Asfahan tu di Iran, Al-Asfahani. Maknanya pada waktu tu Abu Barzah berada di Ahwaz, nama tempat, ala harfi nahrin, di tepi sungai. Wa qad ja'ala al-lijama fi yadihi, dia pegang tali kekang kuda dia tu di tangan dia. Lijam ni tali hok pegang kuda tu, dia pegang tali. Wa ja'ala yusalli, dia tengah solat, dia pegang tali kuda. Dekat kuda ni bukannya duduk dia pasal jenis benda bergerak, maka mesti ada pergerakan. Ini yang tajuk kitanya, bergerak. Faja'alatid dabbatu tangkusu, jadi kuda dia tu bergerak, pergi mari, pergi ke depan, pusing belakang, tali tu bergerak. Wa ja'ala yata'akhkharu ma'aha, jadi bila dia binatang dia bergerak, dia bergeraklah tangan dia tu. Faja'ala rajulun minal khawarij, seorang laki-laki dari kalangan khawarij. Khawarij ni nanti kita cerita lepas ni siapa dia khawarij ni, siapa dia. Dia pun kata, dia tengok syekh ni solat, tangan duk pegang tali kuda ni, dia pun kata, Allahumma khzi hadha syekh, Allah Ta'ala celakakan orang tua ni. Allahu Akbar. Dia tak kenal dia ni sahabat Nabi, boleh dia doa lagu tu. Kaifa yusalli, semaya apa duk pegang tali, lepas-lepas kuda tu, biar jatuhnya kawan tu lari baru tahu kan. Qala falamma salla, setelah Abu Barzah radhiyallahu anhu selesai daripada salat, dia pun balik tengok. Qala qad sami'tu maqalatakum,
Siapa cakap tadi? Oh, dia sahabat Nabi. Aku dengar apa yang kamu kata. Oh, aku dengar. Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittan au sab'an au samanin. Aku telah berperang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 atau 7 atau 8 kali, dia pun lupa banyak. Kan Nabi kita selama 10 tahun berada di Madinah, Nabi kita peperangan yang berlaku di antara 60 kali lebih. Ada kata 65 kali, ada kata lebih. Maknanya dia pun tak ingat berapa kali hak betul-betul. 6 ke 8. Sekitar itulah maknanya. Yang pentingnya Abu Barzah nak beritahu, aku buat ni bukannya orang jahil. Aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 6, 7 kali 8 peperangan. Fasyahidtu amrahu wa taisirahu. Allahu akbar. Aku telah menyaksikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laku dan bagaimana Nabi kita mengambil sikap taisir, mempermudahkan urusan, tidak menyusah-nyusahkan. Fakana ruju'i, dia pun jawablah. Orang tuduh kata dia gerak dalam maya tadi. Fakana ruju'i ma'adabbati ahwana alayya min tarkiha. Aku duduk pegang tarik tali dengan binatang aku ni lebih senang bagi aku daripada aku lepas dia. Fatanza' ila ma'lafiha fayashqa alayya. Kalau aku lepas dia, dia pergi lari pergi tempat hak dia biasa duduk. Geng-geng dia tu tempat dia padai ke mana, macam mana aku nak cari lepas ni? Allahu akbar. Itu kata di Tuan Syekh Abu Barzah. Wa shalla Abu Barzah, kata di Azraq, wa shalla Abu Barzah al-asra rak'ataini. Abu Barzah solat asar 2 rakaat, makna dia qasar sebab dia dalam musafir peperangan. Mana jelas kepada kita solat ini solat fardu. Kalau solat sunat lain. Hukum solat sunat ada kelonggaran banyak. Dan kita boleh duduk, kita boleh bergerak sikit. Bahkan kalau kita dalam musafir, kita boleh solat atas kenderaan, duduk atas kuda, kita mal Allahu akbar boleh. Duduk atas motosikal boleh semaya. Duduk atas kereta boleh. Atas bah boleh solat. Ini solat asar. Baik, hadis ini rawahu Ahmad wal lafzu lahu wal Bukhari wal Baihaqi dan lain-lain, kata di ulama hadis. Baiklah para jemaah sekalian, apakah dilalatul hadis? Kalau orang belajar yang suka menulis, tanda hadis Abu Barzah ini menunjukkan kepada kita jawazul masyi al-yasir, boleh kita berjalan, bergerak sedikit dalam solat. Mana kita boleh berjalan sikit, tapi jangan melompatlah berjalan kerana keperluan hajah, itu dibenarkan. Mana bergerak sedikit boleh. Jangan siapa orang tengok tak semaya dia ni duk gerak ni dak. Nampak dia duk semaya, cuma tali tu duk main tarik. Kuda ni berjalan kawan tu, kan? Dan dalil kita boleh belajar daripada kisah ini juga menunjukkan bahawa ad-dinu yusrun, agama kita ini mudah. Cuma para ulama kata ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tetapi ingat jangan mempermudahkan agama, itu tak boleh. Apa makna mempermudahkan agama? Sibuk ya hari ni, habis tak usah semaya ya. Pakai qada-qada malam ni. La, itu dia panggil mempermudahkan agama. Itu tak boleh. Tak larat nak solat, berdiri, duduk. Tak boleh duduk, lutut sakit, lipat tak boleh. Duduk atas kerusi. Macam-macam mazhab kita ada. Kerusi ada, duduk atas lantai ada, kan? Tak boleh lagi, tidur pun boleh. Itu dia panggil agama itu mudah, tapi mempermudahkan agama tidak dibenarkan. Baik. Dalam kisah ini ada 10 perbincangan. Setiap kisah yang kita baca ada 10 perbincangan. Yang pertama, rawi periwayat kisah, nama dia Al-Azraq bin Qais Al-Harithi Al-Basri. Mana memang dia orang Basrah, orang Iraq. Wa huwa min at-tabaqatil wusta min at-tabi'in. Dia panggil generasi tabi'in yang pertengahan. Kana thiqatan ma'muman fi riwayatil hadis, seorang yang thiqah, dipercayai, amanah dalam menukilkan hadis. Maknanya orang ni kalau riwayat dia tu boleh terima.
orang amanah. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar, Anas, Abu Barzah Al-Aslami dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhu. Al-Azraq mati pada zaman pemerintahan Khalid bin Abdullah Al-Qasri selepas 120 Hijri, mana tahun 120 ke atas, ba'da al-ishrin wal mi'ah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Barzah, Abu Daud dan Nasai dan lain-lain ulama hadis. Baik, riwayat daripada sahabat kita ini Al-Azraq. Kita berpindah kepada perkara yang kedua, siapakah rawi hadis? Nama dia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kena belajar. Nanti bawa kertas, bawa pen tulis. Abu Barzah Al-Aslami, sahabat Nabi ini, nama dia Naudlah bin Ubaid. Naudlah bin Ubaid. Nun, dad, lam, ta. Siapa dia berasa nak boleh cucu sehari dua ni? Nak tengok hak, nak boleh anak? Ada muda-muda ni. Nah, cucu tu rasa ramai sikit. Main dengan set tua ni kata dah. Nama dia Naudlah, tapi jaga ni. Kalau ada dia orang Malaysia nama Naudlah ni pelik benar. Laki-laki ni bukan perempuan. Naudlah bin Ubaid, dia telah meriwayat beberapa hadis dan dia tinggal di Basrah. Sahabat yang berhijrah pergi ke Basrah. Dia sempat bersama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu dalam pemerintahan dia. Aslama qadiman, masuk Islam awal lagi. Dia sempat menghadiri peperangan Khaybar, pembukaan kota Mekah. Seorang yang sederhana besarnya, tidak tinggi sangat dan kulitnya gelap, tidak cerah. Abu Barzah sempat menghadiri bersama Sayyidina Ali menentang puak-puak Khawarij di Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ni iaitulah tempat berkumpul Khawarij selepas peristiwa tahkim. Nama tempat Harura, tempat mereka berkumpul tak jauh daripada Kufah di Iraq. Sayyidina Ali diwafat dia di Kufah. Dia dibunuh, mati terbunuh dia. Kata di Sabi Al-Bunani, seorang ulama, dia kata Abu Barzah ni sahabat Nabi ni kana yalbas suf, dia suka pakai baju hok bulu-bulu, maknanya kain hok kasar, tidak kain halus comel-comel dak. Orang beritahu dia, Syekh, saudara kamu tu A'id bin Amru pakai baju comel. Macam mana kata? Patutnya kita kata, oh dia tu cinta dunia tu. Orang salafus soleh, mulut baik. Dia kata, apalah kamu ni duk komen-komen, baju aku ni kain kasar, baju dia kain halus. Siapa dia nak banding aku dengan dia? Dia orang hebat. Tengok, sahabat puji sahabat. Dia pergi jumpa dengan Aiz, dia cerita pula, mu ni pakai baju comel. Sahabat kamu tu Abu Barzah baju kain kasar. Kata dia Aiz, waman mislu Abi Barzah. Siapa dia nak lawan Abu Barzah, orang hebat sahabat Nabi? Qala al-Imam Az-Zahabi, Zahabi kata apa? Hakaza kana al-ulama, demikianlah adab para ulama, para sahabat menghormati di antara satu sama lain. Tak ada main tanya-tanya, tak ada. Kita ni dak tengok muka orang hak kita tak setuju. Ni siapa dia panggil ustaz mari ceramah sini ni? Yang pangkah poster lah macam-macam. Perangai, ini panggil perangai tidak baik. Tengok sahabat sama-sama dia puji memuji masing-masing, menghormati sama satu sama lain. Allahu Akbar. Jadi kata di Abu Barzah ni orang yang pemurah. Dia ada satu jafnah sarid. Setiap hari tu dia ada satu bekas bubur. Sarid ni bubur sedap lah kalau kita kat macam bubur lambuk kali. Setiap pagi ada, petang ada,
untuk al-aramil wal ayatama wal masakin, untuk orang-orang ibu tunggal, anak yatim, orang miskin mari rumah dia buat jamuan. Allahu akbar. Kita kena belajar ilmu jadi pemurah. Nah, paling tidak pun hari-hari Isnin macam hari puasa macam ni, kita isytihar. Petang ni kita sediakan juadah berbuka puasa di dangar kita, tak di tangga di masjid. Siapa dia puasa makan, orang tak puasa dipersilakan makan, comel. Bila-bila masa ya. Kalau petang kita buat bubur, tengah hari buat mari nasi, boleh. Allahu akbar. Dia kata payah ustaz. Orang makan di masjid pula dia tinggal siapa lah, bungkus. Habis cerita. Macam mana kita dengar cerita orang baik-baik. Pasal tu lah seronok kalau orang bagi, suruh kita bagi barang-barang, bagi sumbangan, kita rasa suka kan. Baik. Allahu akbar. Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia suka solat malam. Dia akan berwudu, dia akan kejut keluarga dia. Wa kana yaqra bis-sittin ila al-mi'ah. Bacaan dia nya 60 hingga 100 ayat satu rakaat. Allahu akbar. Kita ni duk main wal asri wad duha, apa tak ada nak bangun ni. Bekerja, kata orang, beronggar, berhambak dengan subuh. Allahul musta'an. Abu Barzah radhiyallahu anhu mati di Basrah, ada kata di Khurasan, iaitulah pada tahun 64 Hijrah radhiyallahu anhu. Baiklah, itu riwayat hidup. Kita berjaga dengar, kita dengar Abu Bakar, dengar Umar. Malam ni kita dengar Abu Barzah Al-Aslami. Yang ketiga, cerita yang ketiga dalam hikayat ini, Abu Barzah ketika dia naik faras, kuda dia sampai di Ahwas, tempat yang di sini, masuk waktu solat. Waktu tu solat asar. Maknanya solat asar ni solat fardu, bukan solat sunat. Abu Barzah sudah tahu, dia sahabat Nabi, orang yang belajar, alim, dia tahu. Maka dia solat, dia pegang tali kuda dia. Allah waftatahas salah. Mula solat kuda diam lagi. Bila tak lama, wa bada fi arkaniha, maknanya tidak ada masalah pada peringkat awal solat dia tu, kuda duduk dia. Kuda pun jauh juga kan. Artinya dia mula solat dengan dia pegang tali. Para ulama pengkaji sirah ni kata, kalau Abu Barzah tahu, dia tahu kuda ni baik-baik pun dia akan bergerak. Kalau bergerak sedikit terbatas solat, takkanlah Abu Barzah pegang tali kuda dia. Dia pergi ikat di batang pokok mana-mana, ikat di batu, tapi dia pegang. Nah, ini kata di para ulama menunjukkan bahawa perbuatan itu harus ketika perlu. Ni dalam peperangan ni. Kita suka-suka ni mari duk megang tali kuda. Relax mayang dengan kuda sekali lah. Tinggal rumah lah ni. Ni dalam peperangan. Kalau kuda lari, macam mana kita nak cari kuda lain, bukan senang. Yang keempat, ketika dia sedang khusyuk solat dia, tiba-tiba tangkusud dabah, bergerak dah kuda ni. Ngek. Sudah. Ada kata ke depan, ada kata belakang. Pergi depan sekali, pergi belakang sekali. Itu perangai kuda. Kuda ni nak pergi tempat hak biasa dia, parking dia tu. Tempat dia ada makan dia situ, ada gawe dia situ kali. Nak pergi. Maka Syekh Abu Barzah pegang tali. Bila pegang, tarik di kuda, bergeraklah dia tu. Kuda pusing belakang, tariklah ke belakang. Maknanya ada berlaku pergerakan. Namun begitu, tanda tuan-tuan, dia bergerak ke depan ke belakang tapi tidak berpusing, berpaling daripada kiblat. Maknanya kalau paling kiblat, batal lah solat. Yang kita naknya ke depan ke belakang atau kanan kiri, jangan berpusing. Jangan berpusing. Yang kelima, solat ini iaitulah solat asar. Bila kata solat asar, Abu Barzah solat secara qasar kerana dia musafir. Dia solat qasar kerana apa? Musafir. Kerana peperangan. Maka qasar ke tak qasar bukan perbincangan kitanya.
pergerakan itu yang kita nak tahu. Cuma kita nak bagi tahu dia solat fardu. Kalau solat sunat orang tak kata apa. Sebab solat sunat tu banyak kelonggaran yang kita boleh buat kan. Ini solat fardu ni. Baik. Mari seorang khawarij. Tanda tuan-tuan. Khawarij ini satu kumpulan yang asalnya penyokong Sayyidina Ali. Dia bila berlaku fitnah zaman Sayyidina Ali lawan dengan tentera Muawiyah kan, kita kata radhiyallahu an jami'is sahabah. Kita tak nak cerita mana-mana, mereka tu semua sahabat belaka, sahabat-sahabat Nabi. Maka berlaku dia panggil peristiwa tahkim, perbicaraan di antara Ali dengan Muawiyah, itu dia panggil tahkim. Bila berlaku tahkim, Sayyidina Ali menerima beberapa syarat yang dibuat, maka puak ni tak setuju. Pengikut Sayyidina Ali ni tak setuju. Apa Ali ni? Ikut manusia, kita kena ikut Allah. Jadi Khawarij ni gerakan ekstrim yang kasar. Dia rasa dia ya betul. Seramai 12,000 orang memberontak, lari tinggal Sayyidina Ali. Sudah dah lah. Maka Sayyidina Ali telah minta kepandaian, kecerdikan Abdullah bin Abbas supaya pergi berdebat dengan Khawarij, pergi berlawan. Apa sebab kamu lari? Dia kata, Ali, kenapa ambil hukum manusia, tidak ambil hukum Allah? La hukma illa lillah. Jadi panjanglah debat ni, kalau anda cerita ni tak ada masa. Kata di Ibnu Abbas, ini dalam masalah kita nak jaga darah orang, dalam masalah yahkumu bihi zawai adlim minkum tu sudah ada. Waktu kita pelaku perburuan tu kan, nak nilai berapa harga binatang yang kita bunuh tu, Allah Ta'ala suruh tanya orang-orang yang adil, ni tidak hukum manusia. Jadi pelawai. Dia kata Sayyidina Ali dah benar, tak tawan Aisyah. Dia siapa dia nak jadi hamba dia ke Aisyah, isteri Nabi. Banyaklah akhir sekali kepetahan Ibnu Abbas berlawan dengan Khawarij. Dia telah membawa balik 8,000 orang daripada 12, 8,000 yutan balik kepada Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Tinggal 4,000 lagi kerah kepala, tak kira. Sudahlah. Maka hak 4,000 ni lari pergi satu tempat, nama dia Nahrawan. Ali hantar tentera dia, terpaksalah berlawan dengan dia. Ketua dia tu nama Abdullah bin Wahab. Maknanya mereka ni akhirnya kuat. Ada lagi lama beberapa orang ketua. Dan dalam sejarah ni puak-puak Khawarij ni dia bahaya, dia punya pandangan dia terbagi pada beberapa kumpulan. Dia panggil Al-Azariqah, As-Sufriyah, An-Najdah, Al-Ibadiyah. Yang ada lagi siapa ni Khawarij ni, pecahan dia, nama dia puak-puak Al-Ibadi. Ibadi ni satu kumpulan yang rasmi mazhab ini di negara Oman. Oman di sebelah Dubai itu, Oman. Ni masih sampai hari ni pun dia panggil mazhab Ibadi, tapi tak jadi Khawarij gini dah buat dia. Mula orang Khawarij ni bahaya betul. Dia kata apa? Kanu yarawna, dia kata orang lain tu kafir belaka, buat dia ya Islam. Ni bahaya. Siapa dia buat dosa besar, kafir. Kerah dia punya pahaman Khawarij. Mengikut dalam sejarah yang anda baca tentang Khawarij, contohnya Khawarij janji dengan kita nak jumpa sini. Esok pukul 5 petang kita jumpa dekat tiang ni. Dia mari tunggu situ sampai tengah malam. Selagi tak mari, tunggu. Cukup tempoh tertentu tak mari, maka dia telah mengisytiharkan orang yang berjanji tadi kafir. Mudah dia. Sebab apa kafir? Sebab kamu bohong, dosa besar, kafir lalu. Yang ni bahaya Khawarij. Jadi buat Khawarij ni panjanglah tuan-tuan. Asal Khawarij mustahilin, mereka hidup menghalalkan darah saudara-saudara mereka di kalangan orang Islam, dan itu dia panggil puak Khawarij.
Geng-geng Khawarij ni dia baca ayat-ayat azab, ayat-ayat tentang dosa-dosa besar, dia pasok atas kepala kita, kapi habis orang lain. Na'udzubillah. Baiklah, itu dia panggil puak Khawarij sangat berbahaya. Dia tentang Sayyidina Ali. Dan tapi kena ingat molek, Khawarij ni yang ketujuh, dia kata Khawarij ni dia warak sangat. Oh, dai dia hitam, bekas sujud lama. Itu dia panggil kuat. Nabi kata yahqiruna, mereka akan pandang lekeh hak kita duk buat ni. Maya lagu ni tak kuat ni. Wabah Khawarij ni semaya dia mantap, kuat. Jadi puak dia tu puak hak bisa benar. Dia panggil orang warak. Maka jangan habislah. Jadi puak Khawarij bila dia tengok, dia tak kenal pun sahabat Nabi Abu Barzah ni, ataupun dia pandang lekeh. Yang pentingnya istihza dengan seorang sahabat yang besar. Dia tengok syekh ni gerak pegang tali kuda, dia kata Allahumma khzi hadha syekh, Allah Ta'ala akan hina ke orang tua ni. Apa maya lagu ni. Ada riwayat kata ala tara ila hadzal himar, tengok kata-kata huduh dia. Mu tak tengok dongki semaya lagu ni. Sahabat Nabi besar ni yang panggil hema ke dia. Allah, ada riwayat kata dia doa Allahumma fa'al bi hadzal syekh, Allah Ta'ala lah jatuhkan hukum yang kata orang tua ni. Main-main dalam semaya. Lafaz-lafaz yang menunjukkan mereka ini terpedaya dengan diri, seolah-olah sahabat ni tak betul, yang betulnya dia. Kita kena belajar tuan-tuan, zaman kita hari ni pun hati-hati. Setengah orang yang dakwa dia ni ahlus sunnah, faham betul dengan sunnah, dia perli ke orang main-main. Maya apa lagi ni? Allahu Akbar. Ana jumpa satu kumpulan di Madinah duk perli. Puak-puak kita ni duk boleh ke masjid Nabi lah, nak ambil pahala 1000 kan. Dia pergi jamak maghrib, lepas maghrib balik duk yoya di hotel, tengok orang pergi semaya Isyak, puak tak reti tu, puak tak reti sunnah tu, dia tu reti sunnah. Sudah maya maghrib, maya Isyak jamak seorang dia di masjid, lepas tu balik. Ini macam-macam lah puak-puak suka istihza ni, pelik-pelik. Jadi kita kadang-kadang bila kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang main-main. Jadi puak Khawarij ni puak yang rasa dia tu hebat, orang lain tidak. Hati-hati tuan-tuan. Kalau ada rasa jiwa lagu ni, kita muhasabah balik. Tak betul belakang gitu tu. Ni ada ni penceramah-penceramah hak beke-beke hari ni. Jangan main. Ahli sunnah ni kita ya, orang selamat. Hak lain tu kafir, hak lain tu fasik, orang lain tu boleh kafir. Kata macam-macam. Dengan tuduhan-tuduhan yang jahat, kita kata ini sangat berbahaya. Tuduhan pula bukan tuduhan kecil. Tuduhan orang ni mujassim, mengata Allah Ta'ala berjisim macam makhluk, menyamuk. Tuduhan tu tuduhan kafir kepada orang tu. Jangan boros sangat muka kita ni. Jangan jadi Khawarij kita dalam bab menjatuhkan hukum kepada orang. Baiklah. Yang ke-8, Abu Barzah mendengar kata-kata Khawarij, maka dia rasa sedih. Sedihlah sebab apa? Dia ni bukannya orang kecil, kan? Bukannya orang main-main. Dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang beberapa peperangan. Tiba-tiba puak-puak Khawarij mari kata doa macam-macam ke dia, menghina dia. Allahu Akbar. Jadi kita kena ingatlah para jemaah sekalian, kalau kita tengok orang tua-tua lain sikit cara dia semaya, jangan duduk kata kok tanya khabar dulu. Maka puak-puak Khawarij ini pandang hina kepada Abu Barzah dengan doa-doa, dengan macam-macam hak dia kata tadi. Kita kata ini sangat berat. Islam tidak mengajar kita supaya menghina orang ataupun kata uduh orang, tidak ajar. Dan Islam memberi kepada kita adab peraturan supaya kita hormat kepada orang-orang tua. Tempat kita ni pun kalau tengok orang tua solat, kalau orang tua tak erti sungguh, biasa ya dia semaya apa pelik, baca tu kat Allahu Akbar wala bolli lah macam-macam. Maka kalau kita nampak kesalahan mereka, menjadi tanggungjawab kita yang belajar penuntut ilmu kena betulkan. Tapi janganlah cekok pinggir bahasa orang tua tak erti, tua Kediri, maya bodoh lagi. Orang tak kecek lagi tu. Habis lepas solat kita duduk dia dekat dia, "Tok ayah, apa khabar?" Khabar baik awal. Kita
Oleh kaji solat boleh tak ayah? Oleh kaji solat. Sambil-sambil duduk tunggu Isya ni, contohnya lah. Nak mengajar, nak kuliah tak ada orang boleh. Kuliah PKP contoh. Kita dak buang dengan dia. Suruh dia baca Fatihah. Tak kena kita tegur. Mana kita boleh tegur, tapi biarlah dengan cara ta'lim, dengan cara irsyadi, dengan cara kita didik dia. Tapi kalau orang tua kerah kepala, payah juga. Setengah orang ni kita ajar baik-baik, dia pula celak mata. Siapa awak? Allahu Akbar. Aku semaya 60 tahun dah. Tak ada siapa tegur. Nak kata apa? 60 tahun dah semaya tak ada orang tegur. Tiba-tiba awak orang tegur. Jadi hak ni dia panggil kerah kepala tak erti. Bermasalah juga. Maka kita kena ambil dua-dua lah. Ambil dua-dua cara. Cara yang pertama, kita nak menegur, dan cara yang kedua, sekiranya mereka berkasar tak mau terima, kita kata wa ma alaika illal balagh, kijamu menyampaikan. Dia tak siapa ikut dia. Kita ni kadang-kadang nak suruh kompayakun lalu. Bila kita ajar orang agak, suruh jadi lalu. Kalau tak jadi, ngamuk lah. Allahu Akbar. Pada jemaah sekalian, kita kena ingat. Baiklah. Jadi sahabat Nabi SAW ini rasa hatilah dia. Orang kata Khawarij kata macam ni. Jadi buat Khawarij ni begitulah keadaan dia. Maka dia pun cerita siapa dia. Dia cerita siapa dia. Aku bersahabat dengan Nabi SAW, menyertai peperangan dengan Nabi, bermusafir bersama Nabi SAW beberapa kali. Aku tengok betapa indahnya ajaran Nabi, betapa taisir, mudahnya cara Nabi kita SAW ajar, senang. Kita ni pun para jemaah sekalian kena belajar. Kadang-kadang orang tak kenal orang, ada juga. Anak sekali anak tegur pak cik ni duk isap rokok dekat dengan Mina. Mina ni tempat orang ibadat di Arafah. Masa haji, kemuncak haji dia isap rokok. Kita kata naya ni, orang lain mari cari haji mabrur, pak cik ni mari buat haji Malboro sini pula dah. Penak dah. Orang lari cari haji mabrur, dia haji Malboro. Anak apa tegur? Kata pak cik, minta maaf lah pak cik, kita duduk di Arafah ni, tempat ibadat haji yang kemuncak kita di sini. Kalau orang tu jiwa dia tenang, Allahu Akbar, astaghfirullahalazim, nasib baiklah saudara tegur, ambil rokok, tong, lalu tong siapa? Celak mata kita, siapa awak? Sedap dia. Pasal itulah kadang-kadang kita kena sebut autoriti kita. Maknanya kalau kita ni berkawal tabuh haji, kita pakai kain ihram, kita ada tulis tabuh haji, sedap. Jadi Abu Barzakh dia nak lawan dengan Khawarij yang mengaku alim tadi, sumpah-sumpah dia kata aku ni bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 kali perang. Bukannya main-main. Aku buat ni bukan aku tak mengaji. Itu kena sebut. Sebab memang dia alim. Kalau mengaku alim jangan main. Ada satu pak cik lagi aku anak tegur masa haji juga. Dia ni orang yang pakai ihram kan, waktu nak tawaf kita buka bahu kanan. Pakai kain ihram masuk bawah ketiak ni, tak sini. Dia pakai di KLIA lagi. Kalau lupa pakai dah. Anak bertanya, pak cik, ni pakai buka bahu ni dekat tawaf tu, Mekah ni, bukan sini. Sini buat sejuk kena aircon. Patut dia buat ambil kain, dia selimut lah. Daknya celak mata kita. Saya ni 7-18 kali kerusuh haji tak pernah miss. Kita faham lah maksud dia. Mu jangan tegur aku pergi kerusuh haji dah ni pakai lagu ni. Allahu Akbar. Baik. Maknanya kalau kita orang-orang macam ni, kita kena perkenalkan diri. Saya ni bukannya pengkerusuh haji, bukannya orang biasa, saya yang pengkerusuh haji. Maknanya ada kala. Dan Abu Barzakh radhiyallahu anhu, dia telah memperkenalkan diri dia supaya puak Khawarij dia dengar kata, tapi apa boleh buat, Khawarij ni kerah kepala. Baik, perkara yang ke-9, imam-imam mazhab yang besar, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, oleh kerana mereka itu memahami maqasidus syara', nasyara', fatwa-fatwa dia maisur, mudah, ringan. Pada itulah kita tengok, kalau kita belajar dalam kitab mazhab Syafi'i yang awal-awal dulu,
Imam Syafi'i ke, sahabat-sahabat dia yang besar dalam bab niat ni tidak ada payah mana. Oh, mari hok kamu dia pecah ni. Qasak, ta'aruk, ta'ayun, makmum, imam, oh macam-macam. Anda ingat lagi di tiang akhir tu seorang pak cik duduk semaya situ. Tiang masjid. Kata kenapa tak solat depan tu? Dia kata saya nak akad takbir, saya kena ukur dulu. Ukur dulu, imam tu akad takbir cukup mat kau tidak? Sedap dia. Allah, masuklah kau dalam tu. Saju aku, solat, fardu, zuhur, makmum, 4 rakaat. Oleh kerana imam tu tak cukup mat, tak sah, dia maya seorang belakang tu. Ini tarah khawarij juga ni, pandai seorang dia, orang lain habis satu masjid tak betul belakang. Macam mana? Ya main. Jadi kata di para ulama, imam-imam besar taisir, imam-imam yang kecil-kecil yang belakang-belakang ni hok mari pelik-pelik ajaran. Baiklah para jemaah sekalian, ajaran Allah Ta'ala bawa mari pada kita, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usru. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahkan jangan mayah. Ma khuyira baina amrayni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila diberi pilih di antara dua yang harus, Nabi kita akan ambil yang lebih ringan. Semua ni hadis-hadis sahih. Baiklah para jemaah sekalian, kisah yang terakhir yang ke-10 iaitu yajuzul masyi fi shalah, boleh kita bergerak sedikit dalam solat kita kerana nak jaga hayawan kita tu supaya tidak lari, dan boleh kita bergerak kerana maslahah solat. Contohnya kita solat sini belakang, tiba-tiba makmum yang depan kita tu batal wudu. Bila batal wudu, dia keluarlah kan. Bila dia keluar, kosong belakang tu, kosong. Nah, kita belakang kita ada dua sah ya belakang. Maknanya kita berjalanlah 1, 2 naik duduk atas tu, penuh sah. Kalau kita tak berjalan, terpaksa orang kena daripada ujung tu jalan ketam. Betul. Mana baik kita naik dengan orang tu rapat kan. Jawab dia, baik kita naik daripada belakang. Sebab apa? Sebab kita menaik taraf, dia panggil upgrade. Daripada kita duduk di belakang saf yang ketiga, kita telah dapat naik duduk di saf yang kedua, lebih dekat daripada saf yang pertama. Itu dia panggil maslahah. Maslahah salat, boleh kita berjalan, boleh kita bergerak. Zaman kita hari ni budak awal ni duduk dalam poket, Allahu Akbar, tak ingat nak silent, tak ingat nak tutup suara, tiba-tiba anak telefon. Lagu pula lagu Hindustan, kokeng dalam poket, guna agak bergolek pala pak imam. Ketika itu jangan duduk tunggu. Ada setengah orang ni pakai kerah lagu Hindustan, kau lagu dangdut, kau dia pakai kokeng dalam masjid. Ini salah perbuatan lagu ni. Sepatutnya kita seluk dalam poket, seluk peciklah telefon ni biar mampu. Tekan kat mana-mana suit, dia berhentilah suara tu. Ni dok pakai biar gitu pula. Anak pula mustahak telefon lagi 3 kali bergolek kepala main nak habis lagu dia tu. Ini perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita ada keperluan seperti ini, boleh kita masuk tangan kita ni, kita tutup off ataupun kita tekan balik handphone ni supaya tidak berbunyi. Pada telana bimbang setengah orang ni dia ambil handphone ni, dia tak jauh. Kalau bunyi masa tu nak tutup macam mana? Dan apa sebab? Telefon duduk dalam poket. Waktu nak solat pakai buai, habis letak luar, letak situ, letak sini. Kenapa? Kesalah ada orang lalu ke depan dalam hati airnya ambil ke? Ke telefon kita ni kotor, siapa kena keluar daripada poket, letak dalam poket. Kalau ada emergency call, kita boleh tutup dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk tengah solat, Allahu Akbar, tiba-tiba anak balik, pintu kunci. Boleh tak boleh kita pergi buka? Boleh. Kita pergi jalan sekilo-sekilo sampai dekat pintu, pak buka. Boleh. Dalam solat kita kata kerana keperluan, bukan suka-suka nak pergi buka pintu. Tapi kalau lagi kita tak buka, selagi tu dia duduk kocok pintu kita tu. Tama-tama budak pula ke balik sekolah ke. Ini maknanya kata di para ulama, pergerakan yang sedikit. Contohnya kita tengah solat tiba-tiba bersin musik kawik ni, boleh je kita ambil mas topeng kita ni, kita pakai.
supaya tidak sembuh apa ni air liur kita kepada orang. Yang hari ni semua orang takut kepada air liur orang kan. Ataupun tak ada musim Covid apa-apa, tiba-tiba kita bersin, batuk, apa nak buat? Kita boleh ambil tisu dalam poket, ludah situ. Dulu kita belajar dalam kitab dulu boleh ludah atas sebelah kiri kan. Atas kapek ni sebelah kiri ke kanan ke atas bawah tak boleh ludah belakang. Ustaz, dalam kitab kata boleh belah kiri. Bertepek habislah atas kapek saya ni. Ludah kita kena belajar, dia panggil fiqhul waqi', fiqh reality. Fiqh reality maknanya kalau masjid zaman Nabi, hak Nabi benar tu, kenapa? Sebab orang solat di atas pasir. Boleh kita tuh ludah itu. Lepas tu kita timbuhlah pasir tu dengan kaki ke. Ni kalau tuh sini apa jadi? Bertepek habis. Gak air liur, air ludah ni. Air liur ni kalau duduk dalam mulut tak kotor. Boleh kita telan balik, tapi kalau sudah di ludah, ada orang jilat balik ludah dia. Hei, mana ada? Nah, itu dia panggil kita kena fiqhul waqi'. Maknanya kita boleh ambil tisu, ataupun kalau tak ada tisu kita ambil kain kita ni. Ludah itu. Alhamdulillah selesai masalah kita. Contohnya kita tengah solat mari binatang berbisa mari. Boleh ya kita nyari dia. Kalau tidak berbahaya kita. Ini contohnya kita tengah solat, anak kita nak jatuh. Boleh kita berjalan pergi pegang dia, jangan bagi lepas dia jatuh dari lubang. Terbuka pintu kau contohnya. Sudah budak ni. Kita solat pula kita duduk tikak satu. Oh jatuh tangga ni kat weh. Patah 3 lah budak kita. Maka boleh mak dia berjalan pergi pegang anak dia tu. Tapi bukan berjalan hungkar lari lah, bukan maraton. Kita selangkah-selangkah kita pergi. Boleh ambil. Insya-Allah ini dia panggil taisir. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kita kena belajar adab dengan orang-orang yang lebih dewasa, orang yang sudah berumur, orang yang alim. Jangan kita buat tak reti bahasa gitu. Jadi alhamdulillah, di antara gerakan yang berbahaya hari ini dia panggil puak-puak khawarij yang suka mengkafirkan orang, yang suka menjatuhkan hukum berat-berat kepada orang, itu juga sangat berbahaya. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.